Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Globe Al-Hijrah malam ini bersama saya Khadijah Faisal. Tidak sampai 3 bulan, rakyat Malaysia dibenarkan kembali menunaikan umrah. Nikmat ibadah itu akan terpaksa ditangguhkan sekali lagi bermula 8 Januari ini. Bukan satu keputusan yang menggembirakan. Namun ia perlu dilakukan kerajaan berikutan perkembangan kes COVID-19 di Arab Saudi yang dipercayai meningkat akibat varian Omicron. Sekitar pertengahan Disember, tidak sampai 50 kes COVID-19 baru direkodkan di Arab Saudi. Namun menjelang penutup 2021, kes baru di negara berkenaan naik mendadak hingga melebihi 800 kes pada Jumaat lepas. Pada 1 Januari 2022, 845 kes baru COVID-19 direkodkan di Arab Saudi. Ia merupakan hari kedua berturut-turut jumlah kes baru merekodkan angka lebih 800. Satu kematian turut dilaporkan semalam akibat wabak tersebut. Pertambahan kes pada 1 Januari menjadikan jumlah kumulatif jangkitan di Arab Saudi meningkat kepada 557,082 kes dengan jumlah korban keseluruhan 8,878 kes. Setakat ini 542,115 kes jangkitan dilaporkan telah sembuh. Walaupun peningkatan kes akibat varian Omicron membimbangkan, namun rakyat Arab Saudi dilapor yakin dan optimis kerajaan mereka mampu mengawal penularan COVID-19. Keyakinan itu bersandarkan beberapa pengiktirafan yang diberikan kepada Arab Saudi dalam pengurusan COVID-19. Negara itu sebelum ini diiktiraf salah satu negara yang paling berdaya tahan dalam mengekang COVID-19 selain disenarai antara negara paling selamat untuk dilawati. Arab Saudi juga disenarai tempat ke-7 dunia bagi tahap kesediaan kecemasan dan ke-14 dunia dalam kecekapan kuarantin. Pemantauan dan pengesanan kes COVID-19 di Arab Saudi diiktiraf ke-19 terbaik di dunia. Manakala kecekapan kerajaan dalam pengurusan risiko dan kesediaan penjagaan kesihatan disenarai sebagai 20 terbaik di dunia. Arab Saudi dilihat tidak menunggu lama untuk kembali memperketat langkah-langkah mengawal penularan COVID-19 susulan peningkatan kes. Pemakaian pelitup muka bukan lagi pilihan tetapi wajib. Tiada lagi saf rapat ketika solat di dua masjid suci di Makkah dan Madinah yang sebelum ini menggembirakan umat Islam kerana penguatkuasaan semula penjarakan fizikal. Pada pertengahan Oktober 2021, umat Islam seluruh dunia mensyukuri keputusan Arab Saudi membenarkan Masjidil Haram beroperasi dengan kapasiti penuh tanpa penjarakan fizikal. Namun bak kata pepatah, disangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Tidak sampai 2 bulan kebenaran itu dinikmati jemaah, arahan penjarakan fizikal di dua masjid suci di Makkah dan Madinah kembali berkuat kuasa pada 30 Disember 2021. Pelekat penjarakan fizikal kembali memenuhi lantai di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sebagai rujukan jemaah. Kewajipan memakai pelitup muka dan penjarakan fizikal di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dilapor demi menjaga kesihatan dan keselamatan para pengunjung. Oleh itu, jemaah dan pekerja di dua masjid suci itu telah diminta untuk mematuhi langkah berjaga-jaga dengan memakai pelitup muka dan menjaga penjarakan fizikal. Jemaah juga telah diminta mematuhi masa untuk masuk ke dalam masjid mengikut waktu ditetapkan dalam permit umrah dan solat yang dikeluarkan oleh aplikasi Ikmarna dan Tawakkalna. Selain penjarakan di dua masjid suci, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi turut mengumumkan pelaksanaan semula peraturan pemakaian pelitup muka dan penjarakan fizikal di semua kawasan tertutup dan terbuka negara itu. Arahan itu juga berkuat kuasa 30 Disember dan tindakan undang-undang akan diambil kepada mereka yang gagal mematuhinya. Jumlah kes yang terkawal pada Oktober 2021 telah mendorong Arab Saudi ketika itu mengumumkan individu yang sudah divaksin sepenuhnya tidak perlu lagi memakai pelitup muka di tempat awam. Selain penjarakan fizikal bukan satu kewajipan semasa majlis sosial termasuk ketika berada di dalam pengangkutan awam, restoran dan pawagam. Lebih 2 bulan diberi kelonggaran, pastinya ia memberi cabaran kepada pihak berkuasa Arab Saudi untuk memastikan rakyat mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang kembali dikuatkuasakan. Cabaran itu terbukti apabila ribuan kes pelanggaran protokol COVID-19 direkodkan di negara terbabit.
Pada Jumaat, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi melaporkan pihak berkuasa telah mengesan sejumlah 4,159 kes pelanggaran langkah-langkah pencegahan COVID-19. Angka itu adalah untuk tempoh 24 jam. Kebanyakan pelanggaran melibatkan kes gagal memakai pelitup muka dan penjarakan sosial. Wilayah Riyadh merekodkan jumlah tertinggi kes pelanggaran langkah-langkah pencegahan COVID-19 dengan 1,404 kes. Diikuti Madinah 530 kes dan Makkah 490 kes. Lain-lain kes direkodkan di beberapa wilayah lain antaranya Asir, Haik, Al-Baha, Tabuk dan Al-Juf. Menurut Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, bagi kes pelanggaran tidak memakai pelitup muka, jumlah kompaun yang dikenakan ialah 1,000 Saudi Rial atau kira-kira RM1,112 Malaysia untuk kesalahan pertama. Jika kesalahan berulang, jumlah denda akan digandakan dengan pesalah boleh dikenakan kompaun maksimum sehingga RM100,000 Saudi Rial atau kira-kira RM112,000 Malaysia. Kita sama-sama doakan penularan COVID-19 di Arab Saudi akan segera terkawal dan jemaah dari Malaysia dapat kembali ke sana untuk menunaikan ibadah umrah secepat mungkin. Baik, berehat seketika, selepas ini laporan kekejaman tentera junta Myanmar. Alhamdulillah bertemu kembali. Pada 24 Disember lalu, junta tentera menunjukkan taringnya sebagai manusia yang tiada sifat peri kemanusiaan. Apabila 35 orang termasuk kanak-kanak dan wanita dibunuh, kemudian mayat mereka dibakar. Keganasan yang berlaku di Kayah, Myanmar itu dikutuk masyarakat dunia, termasuk Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Alasan yang diberikan junta tentera berhubung kejadian itu adalah mereka terpaksa melepaskan tembakan ke arah sekumpulan pengganas yang lengkap bersenjata. Mereka yang dibunuh juga didakwa menaiki kenderaan dan tidak berhenti ketika diarahkan untuk pemeriksaan keselamatan dan mengundang tembakan dilepaskan. Menurut Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk hal ehwal kecemasan, Martin Griffith, laporan yang dipercayai mengatakan kesemua mangsa dipaksa keluar dari kenderaan kemudian mereka dibunuh dan dibakar. Kejadian itu katanya amat menyedihkan dan ngeri. Beliau menggesa pihak berkuasa Myanmar segera melancarkan siasatan menyeluruh dan telus berhubung kejadian itu supaya pelaku boleh dibawa ke muka pengadilan. Susulan serangan Washington menyatakan akan melaksanakan sekatan senjata ke atas junta. Perhimpunan Agung PBB yang berlangsung pada Jun telah mengundi untuk menghalang penghantaran senjata ke Myanmar. Namun Majlis Keselamatan didakwa tidak mengendahkannya kerana pemegang kuasa vetonya iaitu China dan Rusia antara negara pembekal senjata kepada Myanmar. Myanmar semakin dihimpit ketidakstabilan dan keganasan selepas tentera menggulingkan kerajaan pimpinan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021 atas alasan berlaku penipuan dalam pilihan raya umum November 2020. Sekian Global Hijrah malam ini. Saksikan lebih banyak isu dunia dan ummah pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.